Saban tahun apabila menjelangnya musim kembali ke sekolah dan hari raya, pastinya semua persiapan serta keperluan kedua-dua perkara ini penting terutamanya bagi ibu bapa. Biarpun keduanya jatuh dalam waktu yang sama seperti tahun lalu, rata-rata di dalam keadaan ekonomi sekarang masih ada ibu bapa yang menghadapi kesulitan dalam menentukan bajet mana yang harus diutamakan. Justeru, masyarakat seharusnya lebih peka dalam menguruskan kewangan. Setiap individu ataupun keluarga perlulah lebih berpada-pada dalam berbelanja agar tidak terlibat dengan peminjaman wang yang berlebihan sekaligus menggunakan semua wang simpanan yang ada. Antara ciri-ciri aspek perbelanjaan yang boleh dititik beratkan adalah seperti harga baju raya dan harga baju baru sekolah, kos untuk pergi dan balik ke kampung halaman serta jumlah yuran sekolah yang harus dibayar. Dengan adanya ilmu serta pengetahuan untuk mengendalikan dua bajet penting ini, pastinya dapat membantu untuk lebih berhati-hati dan berbelanja bergantung kepada keperluan. Persoalannya, bagaimanakah cara yang terbaik bagi ibu bapa untuk kendalikan dua bajet ini dan yang mana yang harus diutamakan? Baik, itu dia serba ringkas laporan yang dikongsikan untuk membuka topik kita pada ini. Cukup ringkas tapi padat. Kalau kita dengar tadi, banyak perbelanjaan yang harus kita ambil kira, tetapi mungkin juga dilema apa yang perlu kita berikan panduan kepada para penonton adalah bagaimana kita nak merancang dengan baik. Mungkin dah ada kira-kiranya, tapi mungkin kita boleh perbaiki lagi. Betul. Kalau kita dapat lihat di social media, di Facebook, ramai yang berkongsi mereka berbelanja secara berperingkat ataupun dah mula berbelanja ikut kemampuan mereka dari bulan 12 lagi, bulan 1 kumpul sikit. Betul. Tapi kalau kita nak tahu sebenarnya cara berbelanja dengan lebih berkhidmat ataupun apa yang boleh dibuat oleh ibu bapa ini terutamanya mereka yang ada anak yang ramai. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Fariza Mat Syam selaku pengarah Institut Islam Hadari UKM. Selamat datang. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Dan juga di sebelahnya Farin. Cik Samsudin Kadir, pakar kewangan yang taksим bersama dengan kita. Lebih mesra dengan panggilan Cik SK lah. Baik, terima kasih bersama kita pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan berkongsi bersama mereka bagaimana kita dapat memandu para ibu bapa khususnya di dalam mengatur ataupun menyelesaikan dilema yang mereka hadapi sekarang ni. Okey, baik. Tadi kita dah ceritakan sekolah pun nak naik, puasa dah dekat, raya tak lama lagi. Jadi mungkin Prof boleh ceritakan bagaimana ibu bapa ni harus membahagikan perbelanjaan antara raya tu dan juga sekolah. Yang mungkin boleh kita mulakan dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fahrin dan juga Syira. Ini adalah satu topik yang sangat sesuai pada waktu ini kerana kita tak lama lagi menyambut bulan Ramadan dan juga sekolah dan juga raya. Jadi ini merupakan satu cabaranlah kepada ibu bapa dalam konteks kos sara hidup yang tinggi. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengatur dan menyusun keuangan, itulah yang paling penting. Jadi saya ada bagikan 3 keadaan lah mungkin yang boleh kita praktiskan. Okey, yang pertama sekali ialah kita kena perlu merancang bajet itu atau belanjawan kita secara berhikmah. Saya sebut hikmah kerana hikmah itu ialah meletakkan sesuatu di tempatnya dan ada keadilannya di situ. Jadi yang pertama sekali ialah hikmah itu ialah perlu ada perbincangan antara ibu dan bapa ataupun suami dan isteri. Maknanya kita bentangkan betul perbelanjaan kita di mana sumber-sumber keuangan kita yang ada ataupun ada tambahan-tambahan di mana dan banyak mana yang kita ada dan banyak mana yang kita boleh belanja. Kalau kita lihat hari ini pada kerjaan pada tahun 2024 ada menyediakan 7 jenis bantuan keuangan. Jadi antaranya yang pertama ialah bantuan kewangan awal persekolahan yang sebanyak RM150 setiap orang murid. Yang ini untuk semua, tak kira B40 atau sebagainya. Yang kedua ialah keperluan barang-barang dapur untuk B40 sebanyak RM1,200 dan juga ada bantuan keuangan panggil tunai rahmah sebanyak untuk B40 juga sebanyak RM2,500 dan yang terkini untuk penjawat awam ialah sebanyak RM2,000. Jadi saya berpandangan semua bantuan-bantuan ini adalah satu sumber tambahanlah kepada ibu bapa dan bagaimana ibu bapa itu perlu berhikmah dalam merancang betul-betul mana yang perlu, mana yang tidak. Jadi step yang kedua ialah kita amalkan prinsip al-aulawiyat. Dalam Islam disebut al-aulawiyat ataupun keutamaan, priority. Jadi kita bincang suami isteri, kalau anak yang dah agak matang, kita pun boleh ajak berbincang. Apa yang kita boleh berbelanja, apa yang kita boleh
beli, apa yang kita tidak boleh beli, ya, dan supaya semua anak-anak memahami situasi kewangan. Yang kadang-kadang menjadi dilema kepada ibu bapa ialah apabila ibu bapa tidak berterus terang dengan anak. Kadang-kadang kita saja menanggung, kita rasa susah hati kan dengan bajet kita yang sedikit, tetapi anak tidak memahami. Tidak sama zaman kita dulu, ya. Zaman kita dulu kita boleh lihat kesusahan ibu bapa. Jadi kita banyak melahirkan empati kita dan kita tidak request banyak, demand banyak. Tetapi hari ini anak-anak perlu kita mention apa yang kita ada, apa yang kita tak ada. Betul. Dan apa yang perlu kita prioritikan untuk dalam tempoh ini, ya. Jadi itu perlu memilih keperluan yang perlu betul penting dan yang tidak penting mungkin kita boleh kebelakangkan dulu, dan perlu jelaskan dan bincang kepada anak-anak supaya anak-anak memahami, ya. Dan yang ketiga, perlu ada kita tanamkanlah sifat jangan membazir, la tubaziru, dan itu perlu jelaskan kepada anak, sebab hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita lihat anak-anak ni tak sama dengan kita dulu, ya. Dia kerana ada pengaruh dan sebagainya. Jadi kalaulah anak-anak itu tidak dididik daripada awal dan tidak dibawa perbincangan, mungkin bagi mereka itulah satu keperluan yang dia tidak memahami, ibu bapa mungkin tidak dapat memenuhinya. Ya, jadi kita perlu tanamkan sifat jangan membazir itu seperti mana dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27, ya, yang mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim wala tubazzir innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitani li rabbih kafura. Dia yang memberi maksud janganlah kamu membazir, kerana pembaziran itu yang melampau itu adalah kawan kepada syaitan, dan syaitan itu adalah satu makhluk yang sangat kufur di sisi Allah SWT. Jadi kita perlu tanamkan amalan itu pada anak-anak dan juga kita juga sebagai ibu bapa, ya. InsyaAllah kalau ada semangat itu, 3 perkara itu berhikmahnya, al-aulawiyat dan juga jangan membazir, insya-Allah kita dapat untuk atur dan susun bajet dan kewangan kita antara bajet raya dan juga bajet sekolah. Okey, baik. Jadi kita sedia maklum dan kita faham ada bantuan-bantuan kerajaan yang diberikan kepada para ibu bapa dan sebagainya untuk membantu sebagai bajet tambahan untuk membantu ibu bapa untuk hadapi buka sekolah dan juga raya. Sebelum kita ke soalan yang lebih mendalam untuk kewangan kepada Encik Syamsuddin, kalau boleh saya tanyakan terlebih dahulu, raya dan juga buka sekolah, kedua-duanya penting untuk anak-anak, tapi yang mana satu keutamaan sebenarnya? Okey, bagi saya dua-dua dia bergantung pada keluarga, bergantung pada anak-anak. Ada anak dia lebih nak beraya dan dia tak kisah pakai pakaian lama. Jadi bagi saya tanya anak tu dulu. Ya, tanya anak. Bagi pilihan. Bagi pilihan. Saya anak saya sekolah rendah, sekolah menengah saya tanya. Sekolah rendah daripada 3 orang sekolah rendah, seorang je nak kasut baru. Okey, tanya. Jangan kita terus beli. Memang sebagai ibu bapa kita memang nak bagi yang terbaik. Ya. Kadang kita ada halangan macam Prof sebut tadi. Ialah keutamaan kena bincang, kena bawa dia bersama, sebab kalau kita tak, ialah zaman dulu kita nampak ayah kita balik berpeluh-peluh, sekarang tak ada pakai kod pakai tie apa, sebenarnya dalam otak tu yang berpeluhnya yang anak tak nampak. So kena bawa mereka bersama. Contoh nak sebut peruntukan pun boleh. Bagi saya cuma tengok ada anak dia mungkin lebih pada sekolah, ada anak lebih pada raya. Okey, tapi dia tak sama. Saya nak tambah juga. Okey, yang dikata putus akhirnya, keputusannya adalah tetap kepada ibu bapa. Okey, jadi sekarang ni dua-dua kita katakan penting, tapi selalu yang akan menjadi garis pemisah ialah keperluan atau kehendak. Jadi dalam dilema ni, macam mana kita nak tentukan mana yang keperluan, mana yang kehendak, dan kita nak beri kefahaman kepada keluarga kita. Okey. Kalau untuk anak bagi saya sebab pakaian, jadi bagi peruntukan, contoh kita ada dah peruntukan. Kalau contoh dia nak mana kita okey, setiap anak macam saya pernah buat saya buat ada 1 tahun saya buat peruntukan dia. Okey, ni peruntukan, pilih sendiri nak beli apa. Oh, okey. Itu tahun tu saya buat macam tu. Jadi saya nampak okey, dia ada kelebihan. Ada anak yang lebih bagus apabila kita bagi peruntukan. Ada anak kita tanya nak apa? Nak apa? Apa yang nak beli, apa yang tak nak. Ya. Dan yang terkejut ada anak saya, salah seorang anak saya tahun lepas ni saya try buat juga. Dah duk uruskan adik dia, tak sempat nak uruskan kakak dia. Okey. Dia tak sempat nak uruskan kakak dia, saya tak beli baju baru setahun tu, semua tak ada beli. Okey. Dan dia sedang esok nak duduk SPM yang subjek yang terakhir lah. Tak sempat beli, dia pun tak kisah. Katalah kewangan dapat anaknya tu bagus. Kewangannya lebih ketat lagi tahun ini, dan sebenarnya kalau katalah hanya boleh memilih salah satu.
Macam mana para ibu bapa nak buat keputusan? Okey, dia paling bagus ambil baju suruh anak buat keluarkan semua, tanya dia yang mana yang elok boleh guna lagi. Recycle. Jadi kalau yang dia ada setengah anak dia tak nak, dia nak semua baru. Tapi tak betul, apa. betul. Tapi tengok pula kadang dia nak baru tapi dia jaga betul-betul bagus. Yang tu kita kena reward juga. Sebab dia jaga, kita akan sebut, okey dia boleh beli baru. Kenapa boleh sekarang baju dia masih padan tapi dia jaga macam mana? Kita tanya anak-anak lain. Betul. Dia paling ni. Dia tak membazir, tak merosakkan barang. Saya kira ini adalah masa yang terbaik juga untuk kita mendidik anak-anak lah. Jadi lebih matang, membuat keputusan bersama dan memberi justifikasi. Dia tak boleh pukul rata untuk semua anak. Sebab masih ada anak dia membazir banyak. Macam Prof sebut isu membazir. Ada anak dia berjimat. Jadi yang membazir macam mana kita nak deal dengan dia? Sebab ni rosak tak boleh lah. Siapa yang tak rosak barang macam beg. Dulu saya sebut, okey kalau siapa tak beli beg baru, contoh beg baru 50. Nak guna beg lama, okey dapat duit cash RM25. Separuh daripada tu. Dia ada banyak game yang kita kena buat, tak boleh nak pukul rata. Bermakna Farin, ini juga penting untuk kita didik anak-anak kita untuk jaga barang, untuk hargai barang. Betul juga. Untuk jaga. Kalau awak nak guna yang baru, yang nampak baru, yang masih elok, kena jaga barang baik-baik. Betul. Okey, dan saya suka dia bila isunya sebab sekarang ni buka sekolah bulan 3, tak ada isu macam tahun baru malu nanti kawan pakai baju lama. Dulu saya nampak isu yang rakyat ataupun kita berhadapan anak rasa malu sebab pada 2 Januari ke 3 Januari betul, semua pakai baju. Jadi bulan 3 ni kita tak rasa dia macam New Year. Faham. Jadi bila tak rasa saya tengok orang pakai lama pun tak kisah. Itu kelebihan sedikit lah. Dan seperti mana Prof kata tadi, kita dah ada RM150 paling kurang yang semua orang dapat T20 ke whatever. Yang tu pun boleh settle untuk kalau kita pergi ke sekolah. Saya tengok kalau untuk sekolah menengah memang cukup RM150. Ada yang kena 110 untuk beli buku-buku latihan di sekolah. Yalah untuk kasut dan sebagainya. Tengok bilangan anak lah. Dan cuba kalau boleh tahun ni untuk sekolah menengah jangan kita beli, kita suruh dia yang cek bila tarikh nak pergi cari, suruh dia cari apa barang yang dia perlu beli. Jangan kita ni yang sekolah menengah. Sekolah menengah yang saya macam anak saya tahun ni, anak sekolah menengah saya suruh dia uruskan sendiri. Dan bagi tahu kat ayah berapa peruntukan. Masa tu baru kita negotiate dari segi membazir dan sebagainya lah. Yang ni dah beli tahun lepas tak guna pun. Dan saya kata buku pun beli yang kita tengok tahun lepas kita dah beli, ada benda yang kita tak guna tak. So jangan beli lagi buku latihan yang itu. Kecuali masa nak guna je. Baik. Okey. Ini ada satu komen daripada penonton kita di Facebook. Okey, saya petik daripada Nurul Atilia ni kan. Dia kata setiap bulan suami bagi duit, belanja saya akan selitkan sedikit untuk saya simpan dan saya akan gunakan bila perlu. Kalau baju sekolah dan keperluan lain masih elok, gunakan dulu. Tak perlu membazir. Begitu juga baju raya. Sebab bagi saya kalau ada duit, hari raya. Wah. Betul juga Dan satu lagi kalau boleh saya bacakan daripada Nur Lizi. Okey. Saya tengok sekarang barang naik, semua naik. Yang ada anak atau tak ada anak, bajet kewangan tinggi juga. Kadang-kadang lari bajet. Kerja pun sekarang pakai bajet juga. Barang dapur RM300 atau RM400 juga. Yang ada anak lagi tinggi perbelanjaannya. Semoga kita dapat bajet. Semoga diberikan kemudahan untuk ibu bapa daripada Nurhaliza. Maafkan saya, Nurhaliza dari atas tu dia jauhi dia tu Selangor. Okey, tak apa. Terima kasih Nurhaliza. Okey, baik. Kalau boleh saya petik sedikit kata-kata daripada Encik Syamsuddin tadi. Baju-baju yang lama yang masih elok boleh lagi diguna pakai. Tetapi dari sudut psikologinya, anak-anak ni kadang-kadang dapat beg baru, dapat baju baru, semangatnya baru katanya untuk pergi ke sekolah. Nak diraikan untuk pergi sekolah. Tetapi kalau itu sahaja kemampuan yang ada, perlu pakai tahun lepas punya, ada kekesan psikologi kepada anak-anak sebetulnya? Ya, terima kasih Syira. Tapi betul, anak-anak ini memang ada emosi dia, maknanya psikologi. Katakan begitu excited tetapi kita sebenarnya generasi sudah berubah. Saya lihat berdasarkan pada pemerhatian dan juga pengaman anak-anak kita sendiri psikologi mereka sudah berubah, cara style mereka pun sudah berubah. Sebenarnya antara baju raya dengan baju sekolah, saya perhatikan mereka lebih excited kepada baju raya. Sebab apa? Sebab bulan Syawal adalah hari kemenangan bagi mereka kerana telah berjihad pada bulan puasa. Jadi mereka ingin meraihkan bulan Syawal itu dengan penuh gembira. Tetapi hari ini seperti mana disebut oleh tadi, baju sekolah itu bukan satu yang keutamaan excited untuk anak-anak lah. Kecuali saya lihat kalau darjah 1. Mungkin darjah 1 dia excited. Tapi kalau dah
macam anak saya juga dah tingkatan 5, misalnya tingkatan 4 ya, ataupun sekolah rendah pun darjah 5, darjah 6, dia tidak excited lagi untuk setiap tahun tu beli baju baru. Malah kalau kita tawarkan pun mereka kata baju lama pun boleh masih dipakai lagi. Ini bukan bermakna kita tidak mengutamakan pendidikan, tidak. Itu hanya dari segi fizikal ya. Tetapi pendidikan itu sebenarnya bukan soal baju, soal baju sekolah, kasut sekolah. Kalau ada masih boleh pakai lagi. Tetapi pendidikan itu sebenarnya ialah dari sudut pembelajaran itu, proses itu sebenarnya kita beri keutamaan. Ya, maknanya kita sokong psikologi mereka, emosi mereka ialah untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dari sudut belajar di sekolah dengan semangat baru, dengan motivasi baru dan tidak terletak di bajunya, bagnya kan. Semua baru tu. Ya, semua baru. Itu yang kita perlu didik daripada awal ya. Contohlah pengalaman saya seorang ibu yang ada 5 anak bersekolah kan. Maknanya tak pernah pun maknanya begitu excited untuk pergi baju sekolah apa semua, kecuali memang dah tak padan ataupun sebagainya ya. Jadi bukan keutamaan, tetapi yang excited ialah apa semangat baru yang perlu dibawa ke sekolah ya. Itu saya sebut tadi, kalau Syawal ya, mereka agak excited sebab Syawal itu sebab hari kemenangan bagi mereka. Namun begitu sebagai ibu bapa kita perlu bijak juga ya dalam berbelanja. Kalaulah misalnya orang lelaki ni kan baju Melayu dia sebenarnya pakai tu jarang-jarang. Ya, saya pun dah start tadi. Ya, kita jarang-jarang pakai. Saya dengan Cik Samsudin pakai tahun lepas punya ni. Jadi kadang-kadang baju yang tahun lepas itu boleh pakai lagi ataupun 2 tahun lepas boleh pakai lagi. Terutama sekali ibu bapa lah. Saya tengok kalau para suami, para bapa lagilah kan jarang pakai kan. Anak-anak mungkin dia membesar, tapi kalau ada boleh pakai tidak ada masalahnya ya. Cuma perempuan lah, dia biasanya dia ada psikologi, dia complicated sikit. Tetapi tak ada isu, maknanya baju Melayu yang mahal sebenarnya ya. Boleh dipakai lagi. Jadi bagaimana kebijaksanaan kita mengatur dan mendidik dan menjelaskan kepada anak mengapa kita tidak perlu bertukar setiap tahun dan sebagainya ya. Jadi keperluan prioriti itu kalaulah misalnya kita betul-betul ketat bajet kita ya. Makna keperluan mesti di pendidikan. Makna beli buku yang perlu. Buku pun saya setuju tadi. Sebab bila kita dah hujung tahun, bila kita kemas-kemas buku, banyak buku nota-nota yang besar. Masih belum guna lagi. Masih kosong 1-2 halaman. Jadi kita menyeru para guru juga, adakah perlu, sebab kan kita dapat satu keping senarai yang kita perlu beli di koperasi itu, perlu betul-betul tak perlu. Sebab saya perhati kadang-kadang 3-4 buah buku yang besar tu, notebook yang besar tu, pelajar hanya pakai 1-2 halaman saja. Lepas tu banyak lagi. Kalau kita zaman dulu memang kita potong kan. Kita kritis zaman dulu. Kita potong, kita pakai lagi. Tapi anak-anak hari ni kadang kita nak ibu bapa pun nak mudah, beli saja ikut senarai, beli je baru ya. Tapi kita mohonlah juga guru-guru, kalau tak guna jangan disenaraikan dalam tu. Ibu bapa ni dia macam tu, kalau dah senarai dia begitu concern nak beli juga ya. Tapi bila kita tengok hujung tahun sebenarnya banyak tak guna. Ini pengalaman kita. Jadi itulah maknanya untuk dalam berjimat ini sebenarnya kedua-dua pihak. Mana di ibu bapa dan juga di pihak sekolah. Lihat betul teliti, betul ke perlu buku latihan itu, betul ke perlu buku not yang besar-besar, yang itu sebenarnya bila di hujung tahun kita lihat tidak digunakan. Mana boleh kita ringankan, kita ringankan. Kita ringankan sebab beban ibu bapa hari ini memang sangat ketat. Even kita yang M40 pun sebenarnya kita sangat terasa kerana kos hidup kita tinggi. Dan yang penting sebenarnya ialah proses pembelajaran tersebut. Itu. Baik, kalau itu kita dah nampaklah kata kunci keutamaannya daripada semua yang kita bincang kat mana tadi, dia lebih kepada pendidikan. Baik. Kerana saya teringat kata-kata Hamka, dia mengatakan bahawa pendidikan itu adalah cahaya kehidupan dan juga pendidikan itu adalah pelaburan di masa hadapan. Jadi kalau kita melabur sedikit untuk pendidikan, is okay. Ya, raya itu kita kurangkan belanja di mana-mana, terutama sekali soal makan dan sebagainya. Baik. Okey, baik. Kita dah dengar tips, nasihat daripada tetamu-tetamu kita di studio, tapi kita nak dengar juga pandangan orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengar. Kita dengarkan. Pada pendapat saya, bajet sekolah lah lebih penting
yang mana kita nak utamakan pendidikan anak-anak. Kalau raya tu kita boleh je utilize apa-apa yang dah ada kan. Kalau sekolah ni sebab dia perlukan benda-benda baru, silibus baru dan sekolah sebab kita ada beberapa anak, so dia orang boleh guna pakai daripada abah atau kakaknya lah. Dan kita limit lah penggunaan. Kalau nak beli satu pasang ada yang baru, dan yang the rest tu kita boleh guna pakai apa yang dah sedia ada lah. Bajet sekolah dengan bajet raya. Bajet sekolah lagi penting. Saya jenis yang pentingnya pendidikan. Bukan bermakna raya tak penting kan. Raya memanglah penting. Tapi raya every year kot. Setakat yang boleh tu okey dah. Tapi kalau pendapat saya nak bagi dua-dua tu, satunya masa tu lain-lain. Raya bukan masa time kat sekolah. So untuk buka sekolah tu, bajet kita boleh siapkan awal-awal. Maybe plan untuk 3 bulan, 4 bulan ahead. Itu penting lah. Sama juga untuk raya. Bagi saya dua-dua penting, tapi kita kena berpada-pada lah untuk spend duit untuk dua-dua ni. Sebab baju sekolah kalau tahun lepas punya masih boleh pakai baik semula kan. Tapi macam yuran, buku semua pun kita kena beli yang baru sebab bila dah move untuk next year dah jadi tahun baru kan. Untuk raya pula bagi saya sunnah tu pakai pagi raya je. Tapi boleh juga pakai baju yang masih nampak baru. Tak semestinya kena beli baju baru. So berpada-padalah untuk dua-dua. Tapi kalau kita dengarkan baik-baik tadi Syirah, sebenarnya ramai yang setuju dengan cabaran ekonomi pada 2024 ni. Ramai yang lebih memilih untuk berhati-hati dan cuba untuk berbelanja dengan berhemah. Betul. Tetapi mungkin ramai juga di luar sana yang mungkin kurang ilmunya, pengetahuannya. Ini yang kita perlukan bantuan Cik Samsudin sendiri. Katalah untuk tahun ni, banyak sangat kalau kita nak kirakan dari segi senarai. Sekolahnya dan juga raya. Okey, tapi apa yang kita nak tahu, apa yang harus kita letakkan di carta teratas dalam setiap pengiraan kita tu untuk raya dan sekolah, barulah yang lain-lain. Okay. Ada apa pendapat? Dia seperti mana Prof sebut tadi, pembaziran. Dia sebenarnya tengok contoh untuk sekolah. Kita hantar untuk sekolah untuk ilmu je. Okay. Mana priority on ilmu. Janganlah kita sampai tak beli buku yang cikgu suruh yang betul-betul nak guna. Okey, kalau macam contoh raya. Okey, yang wajib untuk raya tu sahlah ikut Islam. Saya tengok harga dia RM7, RM8 je. Iaitu zakat fitrah je. Betul. Itu kena dulu kan sebab, yang tu je. Yang lain ni kuih raya tak ada hadis. Sesungguhnya sesiapa yang ada kuih almond London di rumah maka berbahagialah sampai jannah tak ada. Duit raya kita ikut Cina. Memang saya baca buku Chinese Dilemma, dia kata orang Melayu dan India tiru orang Cina bagi duit raya mulai merdeka. Saya pergi tanya orang hidup lagi, sekarang dah 90 lebih umur dia, sebelum merdeka tak ada. So sebenarnya tengok keperluan. Sebenarnya raya ni sebenarnya paling penting make sure kita dapat sembahyang solat raya, bayar zakat fitrah. Itu je. Kalau ikut, dan kalau tengok diperbanyakkan malam raya tak guna duit pun. Pergi masjid ikut jalan lain, balik masjid ikut lain, sama je minyak dia. Yes. Betul. Lepas tu makan sedikit sebelum kita pergi solat. Itu sahaja. Okey. Tapi yang lebih-lebih tu itulah mungkin termasuk, dan kalau mampu tak apa. Tapi kalau kita tak cukup duit, kita pergi buat benda-benda lain daripada yang tu, itu dah kira membazir. Okey, Cik Syamsuddin, macam mana dia pula? Dia angkat tangan betul-betul macam murid ada soalan. Silakan. Okey, Cik Syamsuddin, macam mana pula untuk kita nak bahagikan perbelanjaan kita untuk pastikan cukup? Kita balik kampung dengan duit minyak, dengan duit tol, dengan duit nak bagi mak ayah kalau ada anak-anak saudara. Kita ni nak jaga hati anak saudara, bagi duit rayanya lagi. Encik Syamsuddin, pendapat Encik Syamsuddin sendiri? Mula-mulanya senaraikan sebab nak tahu cukup tak duit. Sebab itu yang terbabah guna kad kredit dan sebagainya. Tak kita nak balik raya ataupun banyak orang kempau duit raya anak. Tapi tak boleh tu. Yalah, memang tak boleh. Tapi kalau dia balik dan dia malu kan kalau orang bagi duit raya kat anak dia, itu yang isunya. Kena standby. Tukar duit siap-siap walaupun kita tak nak bagi duit raya. Okey. Tukar duit kecil RM1 tu. Tak apa, lepas ni kalau tak ada balik, masa balik tu kalau saya dapat selamat lagi duit banyak, itulah guna untuk isi minyak. Kalau tidak, kita akan habis duit lebih teruk daripada orang yang sedia duit raya. Contoh kita ni, orang bagi kat anak kita. Kita tak sedia ni. Alamak, orang bagi kat anak aku. Dah bersalah. Itu yang kena balas. So, apabila balas dalam poket ada duit RM5 dengan 10 not je. Nak kena bagi salah terpaksa satu. bagi yang besar. Jadi sedia terus duit. Sedia tu, dan kalau boleh tengok prioriti lah, tengok nak bagi kat siapa, biar ada senarai kat kalau kita duduk di KL ni, senarai tu yang kita nak bagi kat siapa, nak kira duit tu. List nama tu. List. Sebab nanti akan terbabas. Orang datang, alamak dia bagi kat anak kita depan kita. Betul. Itu yang banyak saya nampak orang sangkut, dan duit dia tak kira duit minyak.
Duit minyak memang sama ada baki tu nak simpan dalam kereta pun tak apalah, RM50 dan boleh takut nanti nak babas. Mana jangan letak dalam poket. Duit balik. Kalau orang yang tak boleh nak jaga, nak kontrol, letak dalam kereta. Tu tak apalah kalau ada 2 kad lagi bagus. Ataupun memang touch and go tu memang kah untuk tu je. Tu tak ada masalah sebab sekarang dah boleh beli barang online guna e-wallet. Yang tu takut duit tu habis tak nak balik pula tak ada duit tu yang pau duit anak. So kena ada terus jumlah dia. Kalau tak nak letak dalam kereta, letak duit tu. Memang kalau letak duit mana kita nak isi minyak tengah jalan tu, at least ada. Sebab saya rasa Encik Samsudin sebenarnya saya mencelah. Yang terbaik mula dari sekarang ni kita dah senaraikan apa yang kita bayangkan, jangkaan kita, harapan kita, tak apa, senaraikan semua dulu, kemudian baru kita tengok mana ni kan. Betul. Yang senarai tu bagi saya wajib sangat sepanjang saya dah 23 tahun dalam kewangan. Kalau saya buat kursus kewangan 30 orang yang tak bermasalah 27 orang akan berbelanja lebih daripada gaji. Sebab bila buat senarai tu baru kita tahu kita tak boleh nak beraya macam orang lain beraya. Memang tak boleh. Kena ikut kemampuan diri kita. Ya, sebab bila senarai, alamak, memang tak cukup. Tak cukup. Cuba buat senarai raya. Ambil baju raya apa, bagi 12. Kalau kita nak tahu berapa kos raya, simple je. Ambil untuk baju raya kita berapa lay tu, anak isteri bagi 12. Kuih raya saja, satu balang berapa sekarang? 40. Lebih kurang. 40 berapa balang rumah kita, berapa balang rumah mak kita, rumah mak mentua. Berbalang-balang tu. Contoh kalau let's say 10. 10 dah 400 bagi 12 dah RM30 lebih. Sebulan kena simpan duit untuk tu. Memang tak cukup. Sudahnya kadang-kadang kuih raya tu sampai ke tahun depan pun ada lagi kan. Itu bazir lah. Boleh recycle ke tahun depan. Dan beli sikit-sikit. Beli kuih raya pun beli sikit kat rumah mak mentua. Tiba-tiba habis boleh beli lagi sebab saya kedai buka buah raya pun. Boleh nak tapau. Sekarang ni kuih raya jual setengah tahun sebenarnya. Saya suka bila Encik Syamsuddin kata bila orang dah bagi duit raya kat anak kita pun dah jadi serba. Kita pun nak duduk pun dah tak selesa, nak cari duit kok mana ada yang selesa dan sebagainya. Profesor sendiri, wajar ataupun tidak sebenarnya untuk kita berbelanja terlebih hanya disebabkan untuk jaga hati orang sekeliling ni? Dan juga mungkin kalau boleh saya menambah, berbagi masa juga kita ni, kita suka ikut trend. Betul. Kita suka membanding. Orang tu ada, kita nak ada. Kita mesti sama. Jadi bagaimana kita nak mendidik diri kita sendiri? Pertama sekali, kita kenang balik, kita remind balik pepatah Melayu mengatakan bahawa ukur baju di badan sendiri. Besar maknanya itu falsafah terbalik pepatah Melayu tersebut. Ya, maknanya kita tak boleh ikut orang. Memang betul kadang-kadang sebersalah sebabnya orang bagi kita duit raya seperti mana yang disebut tadi, kita tak bagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan satu kewajipan. Kita ingat bukan satu kewajipan menyambut Syawal. Sebab kita dah banyak belanja juga dalam bulan puasa dan sebagainya. Seandainya lah kalau kita benar-benar tidak mampu, maka kita tak perlu rasa malu atau bersalah. Dan saya pasti keluarga kita memahami keuangan kita. Dan keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak saudara kita, dia faham kita ni maknanya gajinya setakat mana. Ataupun kita pun sendiri faham adik-beradik kita yang tak boleh bagi tu, kita tahu pendapatannya setara mana. Jadi kita pun tak perlulah orang kata tunjuk dalam bentuk emotion dan sebagainya menunjukkan bahawa kita bagi dia tak bagi kan. Tetapi sebaliknya kitalah yang berkemampuan ini yang memberi kepada yang tidak mampu. Itu sepatutnya yang kita tanamkan. Bukan yang kita mengharapkan bahawa bila kita bagi kena ada juga orang lain bagi pada anak kita. Itu sudah tidak betul. Sebab itu sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita perlu didik jiwa kita bahawa kalau orang tak bagi, kita kena faham situasi dia. Kalau kita pula yang nak bagi ni kerana kita ada lebih rezeki sikit, kita nak berkongsi, maka kita bagilah dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Jadi tak perlu ada rasa bersalah. Even kalau ada pentingkan dulu keperluan kita yang sebenarnya mengikut kemampuan kita. Jadi buanglah budaya nak bagi duit kalau kita tak mampu, tak perlu pun ya. Tapi kan Prof, sebenarnya kalau kita lihat tekanan daripada orang luar dengan zaman media sosial dan sebagainya kan. Tadi Prof kata tak apa, memahamilah apalah dan sebagainya kan. Tetapi macam mana kita nak mendidik diri ataupun pihak luar atau sebagai masyarakat? Tahun ni semua orang menghadapi masalah, cabaran yang berbeza-beza. Jadi kita ni sendiri jangan membanding, jangan mengutuk atau tahun lepas bagi banyak, tahun ni bagi sikit. Pakai kereta besar, handbag cantik, bagi sikit. Itu sebab saya sebut tadi kita perlu didik jiwa kita. Kita perlu didik jiwa. Itu dipanggil tazkiyah an-nafs kalau dalam psikologi Islam. Perlu didik jiwa kita, jangan membanding-banding ataupun jangan mengungkitlah kalau tahun lepas bagi. Sebab semua orang faham sekarang kos hidup tinggi. Betul. Saya yakin masyarakat di sana kalau kita tak bagi duit kali ini, contohnya lah, saya yakin mereka tak kata apa-apa. Dan satu cabaran, betul, saya cabaran anak-anak muda terutama sekali apabila
lifestyle itu dilihat dalam media sosial. Kami ada buat kajian, ya, diketuai saya ada buat kajian stres dan hubungannya dengan kesan media sosial dari sudut psikologi, ya, di kalangan remaja. Hasil kajian itu menunjukkan dua perkara yang menyebabkan mereka stres, ya, iaitu pertama akademik kerana ada perbandingan. Bila berjaya tu di dalam tu, so yang kurang itu memang ada rasa stres. Ini dapatan hasil kajian lapangan kami, ya. Dan yang kedua ialah lifestyle. Lifestyle itu membuatkan remaja rasa stres sebab melihat lifestyle orang lain. Orang lain ada gadget, ada itu, ada ini mungkin, ya. Jadi menyebabkan mereka tertekan. Mungkin kita juga orang dewasa, kan. Jadi perlu didik jiwa kita mengikut kemampuan tadi, dan orang lain juga jangan mengejek atau menghina kalau orang lain tidak mampu untuk bagi seperti mana. Sebaliknya, kita terapkan budaya yang mampu bersedekahlah kepada yang kurang mampu. Okey, baik. Jadi masa sangat mencemburu kita, tapi saya kira alhamdulillah banyak input yang telah diberikan oleh Cik Samsudin dan juga Prof sama kita pada hari ini, Syirah. Betul. Dan kita harapkan episod kita pada hari ini dapat membuka mata kita semua. Ingat, ukur baju di badan sendiri dan juga pendidikan perlu diberi keutamaan. Benar. Okey, baik.